告。 Mari kita berdoa. 主啊，今天早晨我们来到你面前来歌颂赞美你。 Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. 一切都是你的恩典， Semua karena anugerah 你 Tuhan. 保护了我们，让我们今天早晨还可以到你的圣殿。 Tuhan terus melindungi kami sehingga pagi ini kami boleh tetap datang ke bait Tuhan. 求你今天早上对我们说话， Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. 我们准备我们的心来聆听， Kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengar. 也祝福你两位仆人， Kiranya Tuhan juga memberkati kedua hamba-Mu. 恩高他们的口舌， Tuhan pakai lidah bibir mereka 使用成为祝福的管道。 sehingga Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. 感谢赞美你， Terima kasih 如 Tuhan. 此感恩祷告，奉靠耶稣名求， Demikian kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们平安。 Saudara-saudari, Shalom. 卫理公会对我来讲也不是很陌生。 Gereja Metodis bukan gereja yang asing bagi saya. 虽然第一次来这里， Sekalipun ini pertama kali saya hadir di sini. 30年前我参加过聚会，在拉杜曼登的卫理公会。 Saya pernah menghadiri satu ibadah di gereja Latu Menten. 也30年前我也实习2个月在梅丹的荣耀堂。 Saya juga pernah praktek selama 2 bulan di gereja Metodis di Medan. 我在山口洋15年的时候，也跟卫理公会的同工在那边也有联系。 Di Kalimantan, saya juga berhubungan dengan aktivis jemaat Metodis. 我今天早上可以跟大家一起聚会， Dan pagi ini saya boleh beribadah bersama saudara-saudari sekalian. 都是恩典。 Semua karena hanya anugerah Tuhan. 我的师母也是传道人， Semu saya juga seorang penginjil. 我有3个儿子， Saya punya 3 putra, 一切都是上帝给我的恩典。 semua hanya anugerah Tuhan. 好，今天早上我们一起来学习， Pagi ini kita akan sama-sama belajar. 我们看一处经文， Kita akan melihat satu bagian ayat Alkitab. 箴言书18章12节， Amsal 18 ayat 12. 败坏之先，人心骄傲；尊荣之前，必有谦卑。 Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. 还有一处经文， Dan ada bagian lainnya. 你们当以基督的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺了，反倒虚举，取了奴仆的形象，成为人的样式，自有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Ada di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 那弟兄姐妹们，有一个城市有一个很谦卑的人， Saudara-saudari, di sebuah kota itu ada seorang yang sangat rendah hati. 因为他那么谦卑， Saking rendah hatinya, 所以在那个城市的那个市议会呀，就是Dewan Kota ya， jadi 就给他一个奖牌。 sehingga saking rendah hatinya sehingga Dewan Kota memutuskan untuk menganugerahkan dia sebuah medali penghargaan. 得到这个奖牌当然很高兴的， Tentu saja setelah menerima medali penghargaan ini dia sangat senang sekali. 但是这样的情况不久， Tapi
keadaan seperti ini tidak bertahan lama. 因为市议会以后就把那个奖牌又拿回来， Karena sebentar saja Dewan Kota sudah menarik kembali medali tersebut. 为什么呢？ Kenapa? 因为自从他得到这个奖牌之后， Karena sejak dia menerima medali penghargaan ini, 他就每天带着，然后给人看，这个是我的奖牌。 setiap hari dia memakainya dan menunjukkan kepada semua orang. 过去一个很谦卑的人， Apakah dia masih seorang yang rendah hati? 自从得了这个奖牌之后，就变成不谦卑了。 Sejak dia menerima medali penghargaan ini, dia sudah 所以 tidak 市议 rendah hati. 会他就把它再拿回来。 Oleh karena itu, Dewan Kota memutuskan untuk menarik kembali medali. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 谦卑的功课是一生的功课。 untuk rendah hati itu adalah PR seumur 所以 hidup. 今天早上透过这段经文， Dan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, 就是败坏之先，人心骄傲， yaitu tinggi hati mendahului kehancuran. 然后尊荣以前，必有谦卑。 Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. 那弟兄姐妹，两件事我们要注意的， Saudara-saudari, ada dua hal yang perlu kita 就 perhatikan, 是有关骄傲， yaitu terkait 这个 kesombongan 必 atau 定我 tinggi 们要 hati. 远离的。 Ini adalah hal yang harus 然后 kita 谦 jauhi. 卑，我们必定要去追求的。 Dan yang kedua, rendah hati, Hal yaitu yang- hal yang harus kita kejar. 一起来看，第一就是关于骄傲。 Mari kita akan pelajari yang pertama, tinggi hati. 什么是骄傲呢？ Apa itu kesombongan? 那我给一个定义啊， Saya 骄 akan 傲就是看自己啊过于所当看的，不觉悟呀神的恩典。 Saya akan berikan satu pengertian dari tinggi hati atau kesombongan, yaitu kesombongan adalah melihat diri melebihi yang seharusnya dan tidak menyadari atau mengenali anugerah Allah. 看自己过于应该看的， Jadi kita melihat diri sendiri itu melebihi standar yang seharusnya, 就是为己中心。 yaitu menjadikan diri sendiri sebagai fokus utama. 这个骄傲是很严重的罪， Jadi tinggi hati atau kesombongan ini adalah dosa yang sangat 从 berat. 7个罪之中呀，这个骄傲是其中一个。 Jadi dari segala dosa kesombongan ini adalah salah satu dosa 有 yang 人称 berat. 呼这个骄傲的罪是罪之罪呀。 Jadi ada orang yang menyebut tinggi hati atau kesombongan adalah dosa di atas segala dosa. 然后我们看 Kemudian kita melihat 呀，骄傲的特征。 ciri-ciri orang yang sombong. 骄傲的人，他认为他是最对的， Orang yang sombong selalu merasa diri paling benar 觉得最厉害的。 dan merasa diri sendiri paling hebat. 当人责备他、提醒他，他不高兴， Saat orang menegur dia, dia merasa tidak senang. 然后他也有一个感觉， Dan dia juga punya satu perasaan, 我所做的都是我自己的成就， semua yang saya lakukan itu karena perbuatan saya. 没有感恩的心。 Tidak ada hati yang bersyukur. 然后他看别人就是竞争的对手， Dan dia melihat setiap orang itu adalah 如 lawannya. 果有人比他强的话， Jika ada orang yang lebih hebat 他 dari 不 dia, 会高兴的。 dia tidak merasa 啊， senang. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 这样就是骄傲的特征。 ini adalah ciri orang yang sombong. 在圣经里面也有很多骄傲的人， Di dalam Alkitab banyak kita temukan orang-orang yang 但是 sombong. 我列出一个，那 Saya 我们可以一起来学习。 Saya akan mengambil satu contoh yang bisa kita pelajari. 圣经里面在列王记下呀第26章第1到23节里面告诉我们有一个王叫乌西亚王。 Jadi kita di Alkitab kita bisa belajar mengenai contoh orang yang tinggi hati, yaitu di 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23, 乌西亚 kisah Uzia. 乌西亚王他16岁已经登基， Raja Uzia naik tahta usia 16 tahun. 他
做王的时间有52年。 Dan dia memerintah menjadi raja selama 52 tahun. 圣经告诉我们，他行在耶和华眼中看为正的事。 Dan Alkitab menuliskan Raja Uzia benar di mata Allah. 他也有一颗心，就是要定义寻求神， Dan dia juga bertekad untuk mengikut Tuhan. 然后神就使他亨通。 Dan Tuhan melancarkan semua usahanya. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 他打败非利士人， dan dia mengalahkan orang Filistin, 亚门人也给他进攻， orang Amon juga dikalahkan. 然后他就强盛， Dan dia menang, 军队很多， punya banyak 农 prajurit. 业也是很进步。 Dan semua 然后 teknologi juga 圣经 sangat 告诉我 maju. 们呢，他的名声传到远方， Dan Alkitab menuliskan namanya tersebar sampai ke ujung bumi. 哇，很了不起的一个王， Seorang raja yang hebat. 在耶和华眼中行正的事呀。 Karena dia melakukan yang benar di mata Allah. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 52年做王， 52 tahun 如果 memerintah sebagai raja. 大卫王是40年做王， Jikalau Raja Daud memerintah 40 tahun, 扫罗王也是40年， Raja Salomo juga 40 tahun. 但是这个人52年做王， Tapi orang ini, Raja Uzia, memerintah selama 52 tahun. 但是圣经告诉我们， Tapi Alkitab juga 他 berkata, 强盛之后啊，他就怎么样？他就心高气傲， setelah Alkitab menulis setelah dia berkuasa, dia menjadi sombong 他就犯罪了。 dan dia berdosa. 什么罪呢？ Dosa apa 就 yang 是 dia 自 lakukan? 己进圣殿，在香台上烧香。 Dosa yang dia lakukan adalah dia mau membakar ukupan di mesbah pembakaran ukupan. 不是每一个人可以烧香在圣殿， Kita tahu bahwa tidak semua orang bisa membakar ukupan di 只 mesbah. 有祭司他们才可以烧香。 Hanya imam-imam yang ditunjuk yang bisa 虽然他是一个 mempersembahkan. 国王，也不可以。 Sekalipun dia seorang raja, dia juga tidak bisa membawa persembahan. 上帝已 bakar 经 ukupan. 命令并且安排好了，只有亚伦跟他的后代才可以做这个工作。 Karena Allah sudah menetapkan hanya Harun dan keturunannya yang boleh melakukan Pasal- pelayanan ini. 这个王他觉得他好像谁要听他？ Namun raja ini merasa semua harus mengikuti katanya. 当他这样做的时候， Jadi saat dia melakukan hal ini, 当他骄傲的时候， saat dia menjadi tinggi hati, 他就得到上帝的责罚， akhirnya dia mendapat hukuman Tuhan 然后他就长麻风了。 dan ada kusta di badannya. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari 一 terkasih, 个那么好的国王， seorang raja yang begitu baik 强盛的时候 saat berkuasa 就高傲了， menjadi tinggi hati. 然后就被上帝惩罚。 Nah, akhirnya dihukum Tuhan. 哇，好可惜了。 Sungguh disayangkan. 所以败坏之先， Oleh karena itu, kesombongan adalah 人心骄傲 mengawali dari kehancuran. 呀。我们看骄傲的危险。 Kita akan melihat bahaya kesombongan. 这个亚当夏娃，我们的祖先也是因为骄傲， Kita juga melihat Adam dan Hawa juga karena 因为他 kesombongan. 们想要像上帝一样， Karena mereka ingin menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. 所以就听了这个魔鬼的引诱， Dan akhirnya mereka mendengar bisikan dari iblis 他们就跌倒了。 dan mereka jatuh. 然后圣经也记载， Dan Alkitab juga mencatat 撒旦的跌倒也是因着骄傲。 dan Alkitab mencatat kejatuhan iblis juga karena kesombongan. 撒旦本来就是天使， Iblis pada awalnya adalah seorang malaikat. 但是因为他要比上帝更高的时候， Namun karena dia mau menjadi lebih dari Allah, 所以他就跌倒了。 akhirnya jatuh. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 因为骄傲， karena kesombongan, 我们也看到很多教会也是破裂。 kita juga melihat banyak gereja yang terpecah. 当在教会有骄傲的人的时候，
saat di dalam gereja ada orang-orang yang sombong, 我们看到啊，教会很容易分裂， kita bisa melihat mudah sekali sebuah gereja menjadi terpecah 因为骄傲， karena kesombongan. 所以家庭很多也是破碎了。 Juga banyak rumah tangga yang bisa menjadi hancur. 当一个丈夫认为他很会赚钱， 骄傲起来， Saat seorang suami merasa dia paling bisa mencari uang dan menjadi 就看 sombong, 不起他的太太，或者太太很会赚钱，看不起丈夫，也会变成 maka dia meremehkan istrinya. Begitu juga jika seorang istri merasa lebih hebat mencari uang daripada suami, sehingga dia meremehkan suaminya. 所以我们看到这个骄傲带来很多的破坏。 Oleh karena itu kita bisa melihat kesombongan itu membawa banyak kehancuran. 所以雅各书告诉我们， Sehingga kita bisa melihat bagi Alkitab, 雅各不是神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。 dari Yakobus menyebutkan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 如果我问大家， jikalau saya bertanya kepada saudara, 你是否曾经骄傲过？ apakah saudara pernah sombong? 那这个也是给我们一个提醒咯， Ini adalah juga peringatan buat kita semua. 是不是我们曾经也骄傲过？ Apakah kita juga pernah merasa sombong? 如果问曾经骄傲过，我想我们大概大部分有骄傲过的， Kalau pertanyaan pernah sombongkah, maka mungkin 特别就是 setiap 我 kita 们还没有认识主之前， mungkin saat kita belum mengenal Tuhan. 可能我们是很骄傲的人， Sebelumnya mungkin kita seorang yang sangat sombong. 但是我们信了主还是骄傲吗？ Tapi setelah kita mengenal percaya Tuhan, apakah kita masih sombong? 让我们心里回答了。 Biarlah hati kita sendiri yang bisa menjawab. 当你事业顺利的时候， Saat usaha kita lancar, 会赚了很多钱， bisa mendapat banyak uang. 你成功了， Engkau berhasil, 你出名了， engkau 很 menjadi 多人尊 terkenal, 敬你的时候， semua orang menghormati engkau, 那就要小心了。 maka hati-hatilah. 因为当你成功的时候， Karena saat engkau berhasil, 很有可能你认为哇，这一切都是我厉害， engkau akan berpikir semua itu karena usaha saya. 很容易就骄傲了。 Mudah sekali menjadi sombong. 那弟兄姐妹，如果你在教会表现得很好， Saudara-saudari, jika Anda begitu berhasil di dalam pelayanan gereja, 你属于一个很有恩赐的一个人。 engkau adalah seorang yang diberkati dengan banyak 每一次 karunia. 你带领翻译也好，唱诗也好，很多人欣赏。 Saat engkau melayani sebagai liturgis, penterjemah, setiap orang merasa diberkati. 很多人称赞 Dan banyak orang memuji. 你就要小心哦， Hati-hatilah, 不要就骄傲起来。 jangan menjadi sombong. 当你外表好看， Saat penampilan engkau begitu baik, 人称赞你，哇，你是很英俊的， orang-orang memuji engkau ganteng sekali, 哇，你是很美丽， engkau cantik sekali. 你也要小心哦， Hati-hatilah. 不要骄傲，一切都是上帝赐给我们的恩典。 Jangan sombong, karena semua hanya karena anugerah Tuhan. 当你觉得你的属灵很好的时候， Saat engkau merasa semua begitu lancar 你很愿意祷告， dan engkau sangat rajin berdoa, 你也很愿意读经， engkau juga suka membaca 你也 Alkitab, 很愿意为主传福音。 engkau juga suka memberitakan Injil. 但是如果你看别人看不起别人，好像哇，他们属灵很糟， Tapi jika engkau memandang rendah orang lain dan merasa mereka itu tidak cukup baik, 这个也有它的危险。 ini juga ada 认 bahayanya, 为自己很了不起。 karena merasa diri sendiri 很 sangat 属灵。 hebat dan sangat rohani. 那弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们每个人都要审查自己。 setiap kita perlu menilik hati kita sendiri. 我曾经实习2个月在一个教会， Saya pernah melayani praktek 2 bulan di sebuah gereja. 这个教会是他创办的一个传道人创办的。 Gereja ini dibentuk oleh seorang penginjil. 除了那个主堂，还有2间这个布道所他建立的。 Akhirnya beliau berhasil membangun sebuah gereja dan 2 pos PI.
有一天他这样讲话，我用我的耳朵听到他这样说话。 Ada suatu kali beliau berkata, saya mendengar dengan telinga saya sendiri. 他怎么样说呢？ Apa yang dia katakan? 这个教会啊，如果没有我， Gereja ini jika tidak ada saya, 不会到今天的。 tidak akan sampai saat ini. 哇，这样的话就是太骄傲了。 Sungguh kata-kata yang sangat sombong sekali. 把约书亚敢这样讲吗？ Bos Joshua apakah berani berkata seperti 不 ini? 敢了呀。 Tentu tidak berani. 他是创办很重要的人， Dia adalah pendiri, orang yang sangat penting. 但是也不可以这样讲话， Namun juga tidak seharusnya berkata seperti begitu. 因为如果他能够做，都是上帝赐给他的。 Karena jika dia bisa melakukan sejauh ini semua karena anugerah Tuhan. 27年之后， 20 tahun kemudian, 我再拜访他的时候，在拜访那个城市的时候， saya mengunjungi kota tersebut. 我是问其他的同工， Saya coba bertanya kepada pelayan-pelayan 教 yang 会的 lain, 状况是怎么样？ bagaimana kondisi gereja. 还是上个教会？还是上个教会？ Oh, jadi di gereja yang sama 还是masih masih ada 3. jadi 没有发 pelayan. 展。 Jadi tidak ada perkembangan. 骄傲的人，上帝不会赐福的。 Orang yang sombong, Tuhan tidak akan berkati. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 如果上帝重用你， jika Tuhan memakai 一 engkau, 切荣耀都是要归给上帝， semua kemuliaan bagi nama Tuhan. 不是归自己的。 Jangan bagi diri 我 sendiri. 们相反要学习，就是要谦卑。 Dan sebaliknya kita harus belajar menjadi rendah hati. 第二，我们要看的 Yang hal kedua yang 就 harus 是 kita 要 pelajari 谦卑。 yaitu menjadi rendah. 什么是谦卑？ Apa itu kerendahan hati? 谦卑就是谦虚，不自高自大。 Rendah hati artinya tidak sombong, tidak angkuh. 一个谦卑的人，他所有的他就不认为，因为他认为他自己哪来的， Seorang yang rendah hati tidak akan merasa apa yang dia miliki itu usahanya. 他不会骄傲， Dia tidak akan menjadi sombong. 他所有的都是上帝的恩典。 Semua yang dia miliki hanya anugerah Tuhan. 一个谦卑的人，他会看别人的需要， Seorang yang rendah hati akan memperdulikan kebutuhan 不是 kepentingan 单单 orang lain 看自己的需要。 dan tidak mencari kepentingan sendiri. 一个谦卑的人，他会倚靠神， Seorang yang rendah hati akan bersandar 不 kepada 是依 Tuhan, 靠自己的能力。 tidak mengandar pada kekuatan diri sendiri. 一个谦卑的人，如果他做错，他很愿意讲对不起， Seorang yang rendah hati jika berbuat salah, dia mau untuk 很 meminta maaf 容易认错。 dan mau mengakui kesalahannya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 在圣经里面也是很多谦卑的人。 di Alkitab kita juga bisa menemukan banyak kisah yang rendah hati. 举一个例子， Salah satu contohnya, 亚伯拉罕， Bapak Abraham. 亚伯拉罕他的牧人跟罗德的牧人打架的时候， Saat hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba Lot bertikai, 他成为做伯伯的，应该他可以有权利来先选择。 sebagai seorang paman, seharusnya Abraham punya hak untuk memilih, memutuskan lebih dulu. 亚伯拉罕他讲，我们之间呀，亲戚我们不要纷争。 Namun Abraham berkata, kita kan saudara, jadi jangan bertikai. 如果你选左，我就选右，他就给他的侄儿先选。 Jika engkau mau memilih kiri, maka saya akan ke kanan. Dia membiarkan keponakannya untuk memilih lebih 所以 dahulu. 我就认为亚伯拉罕是很谦卑的人。 Jadi kita akan melihat Bapak Abraham sebagai orang yang sangat rendah hati. 我也另外看一个这个圣经的人物， Dan juga ada seorang tokoh yang rendah hati di dalam Alkitab. 他是叫施洗约翰。 Dia adalah Yohanes Pembaptis. 施洗约翰当他的门徒来到他面前说的时候啊，他讲那个人啊，很多人就跟随了耶稣呀。 Saat murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepadanya dan berkata, banyak orang mulai mengikuti Yesus. 那个时候啊，耶稣的名声啊越来越出名了，
这个约翰，施洗约翰呢，越来越少人跟随他。 Saat itu nama Yesus semakin terkenal dan banyak orang mulai meninggalkan Yohanes Pembaptis. 但是他怎么样讲呢？ Tapi apa yang dikatakan 他 Yohanes? 讲他必定兴旺，我却必定衰微。 Yohanes berkata bahwa dia akan menjadi semakin besar dan saya menjadi semakin kecil. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 约翰很谦卑的人， Yohanes sangat rendah hati. 但是最完美的榜样就是主耶稣基督。 Namun teladan rendah hati yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus 我 Kristus. 们的主耶稣基督， Tuhan Yesus Kristus 他本 kita. 身是上帝， Dia adalah Allah. 他没有认为他跟上帝的同等那个权利啊，他要坚持起来。 Namun sekalipun sebagai dia setara dengan Allah, dia tidak merasa kesetaraan itu adalah milik yang harus dipertahankan. 但是主耶稣他愿意放弃， Dan dia mau mengosongkan dirinya. 然后取了奴仆的样式， Mengambil rupa seorang hamba 成为人类。 menjadi sama dengan manusia. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 如果你今天是得到很高的位置， jikalau engkau saat ini berada di posisi yang sangat tinggi, 你愿意下降吗？ apakah engkau rela bersedia untuk 我 turun? 看很多人都不愿意了。 Saya lihat tidak banyak orang yang 人只喜欢如果能够升得更高， Setiap orang berpikir lebih baik kalau bisa terus naik. 但是我们看到耶稣的身上， Namun kita belajar dari hidup Tuhan Yesus, 他愿意降卑。 Tuhan rela untuk 本 turun. 来是神的权利， Yang tadinya setara dengan Allah, 但是他愿意来到世界上， namun dia mau rela datang ke dunia 也是成为一个奴仆。 dan menjadi seorang hamba. 他来到世界来服侍人，不是受人的服侍。 Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk 我们 dilayani. 可以看到耶稣是怎么样来服侍。 Kita juga belajar bagaimana cara Tuhan Yesus 他 melayani. 接触无论是怎么样层面的人， Dia mendekati, dia melayani setiap orang. 税吏也可以来到他面前， Siapapun dengan latar belakang berbeda 长 boleh 麻 datang. 风的人也可以来到他的面前， Orang yang sakit kusta bisa Lian- datang kepadanya. 妓女也可以来到他面前。 Wanita 你的杜纳苏西拉， wanita tunasusila 什么 juga 人 bisa 他 datang. 都服侍他们， Tuhan Yesus melayani mereka semua. 有钱人、贫穷人都可以来到他面前。 Orang kaya, orang miskin boleh datang kepadanya. 然后他最后一个晚上， Dan pada malam terakhir, 他洗他的门徒的脚， Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. 一个国王， Seorang raja, 一个荣耀的王 seorang raja yang mulia 来到世界上， turun ke 生 dunia, 在马槽里， lahir di kandang domba, 然后服侍人， melayani 也 manusia, 愿意死在十字架上。 bahkan sampai mati di kayu salib. 哇，真了不起的！ Sungguh 所以 luar 看 biasa. 耶稣基督是最好的榜样。 Oleh karena itu Tuhan Yesus adalah teladan 我 yang 们每 paling 一个人必定要向他学习。 Setiap kita patut belajar meneladani dari kehidupan Tuhan Yesus. 圣经告诉我们，尊荣以前必有谦卑。 Alkitab berkata, kerendahan hati mendahului kehormatan. 耶稣降卑的时候， Saat Tuhan Yesus datang 死 ke 在十字架上， mati di kayu salib, 圣经告诉我们， Alkitab berkata, 神就高举他了。 Tuhan meninggikannya. 怎么样高举他呢？ Bagaimana meninggikannya? 就是赐给他超越万民， Yaitu memberikan kepadanya nama di atas 天 segala nama. 上人间地下都要向他下拜。 Sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi 圣 dan di 经 bawah 告诉 bumi. 我们， Dan Alkitab berkata, 无不提起，无不口称耶稣基督为主。 semua lutut bertekuk dan segala lidah mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan. 当主耶稣愿意降卑的时候，
Saat Tuhan Yesus rela untuk menjadi rendah hati, 上帝就把他抬高。 maka Allah meninggikannya. 所以圣经告诉我们，尊荣以前，必有谦卑。 Sehingga Alkitab menyebutkan kerendahan hati mendahului kehormatan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 你是否一个谦卑的人？ apakah engkau termasuk orang yang rendah hati? 如果你问自己啊， Kalau kita bertanya pada diri sendiri, 哎，我是一个谦卑的人吗？ kayaknya sih saya orang yang rendah hati. 如果你讲我是一个谦卑的人， Atau engkau berkata, saya orang yang rendah hati. 当你告诉别人你是谦卑的人，你就不谦卑了。 Tapi kalau Anda mengatakan pada orang lain, saya adalah orang yang rendah hati, maka engkau tidak 一 rendah. 个人谦卑不谦卑，应该别人来看嘛， Seseorang itu dianggap rendah hati itu adalah penilaian dari orang lain. 来看上帝怎么样看我们， Bukan penilaian orang lain, tapi 不是 penilaian 自 Tuhan. 己认为自己谦卑。 Bukan karena kita merasa kita rendah hati, 那弟兄姐妹们， saudara-saudari, 你是不是一个谦卑的人， Apakah- 就看你的反应是怎么样。当发生事情的时候， apakah saudara termasuk orang yang rendah hati itu tergantung pada bagaimana respon saudara terhadap segala sesuatu. 如果有一天有人要邀请你， Jika suatu hari engkau diundang, 他的孩子要结婚， anaknya akan 然 menikah 后他写你的名字写错了， dan namamu ditulis secara kurang tepat, 然后你是怎么样反应呢？ bagaimana respon engkau? 如果你马上就生气， Kalau kamu langsung merasa marah, 啊，你就不是谦卑的人了。 maka engkau bukan orang yang rendah hati. 有可能他做错了， Mungkin orang tersebut melakukan kesalahan, 但是一个谦卑的人，写名字写错也无所谓的。 tapi seorang yang rendah hati tidak akan mempermasalahkan kesalahan penulisan nama. 或者你参加婚宴， Atau saat engkau menghadiri sebuah 参加一 resepsi, 个好朋友的婚宴， resepsi seorang sahabat. 当你去的时候， Saat engkau tiba di sana, 那个主人啊，好像没有怎么样接待你， tuan rumah seakan-akan tidak terlalu spesial memperlakukanmu. 你反应怎么样？ Bagaimana responmu? 哇，如果你就生气了， Kalau engkau langsung merasa marah, 为什么我们这么好的朋友，他没有特别来接待我？ padahal kami ini sahabat, kenapa dia tidak memperlakukan saya dengan sangat baik? 谦卑的人不是这样的， Orang yang rendah hati tidaklah demikian. 可能他主动去找那个主人，不是希望那个主人来找他。 Mungkin orang yang rendah hati ini akan secara inisiatif untuk mendatangi si tuan rumah dan bukan menunggu tuan rumah datang kepadanya. 有可能在教会你是很怎么样讲啊，就是很有出色的人， Mungkin di gereja engkau adalah seorang yang sangat terkenal, 在教会你有影响力的人， punya kuasa di dalam gereja. 在奉献当中你是其中一个奉献最多的， Dalam hal persembahan engkau salah seorang yang mempersembahkan banyak. 但是如果在教会的同工啊，教会的传道人好像没有当我，没有看中我，我是怎么样的？ Namun jika pelayan dan hamba Tuhan sepertinya tidak memandang saya, bagaimana respon kita? 你会怎么样？ Bagaimana respon saudara? 如果你生气的话，我去别的教会了。 Kalau engkau marah dan berkata, saya ke gereja lain saja. 最主要还是上帝怎么样看我们。 Yang paling penting bagaimana Allah 如果你 melihat. 要找别人的欣赏或者别人的称赞， Kalau engkau mencari pujian dan kekaguman dari orang lain, 你就不是一个谦卑的人。 engkau bukanlah orang yang rendah hati. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 谦卑是一生的功课， rendah hati adalah pelajaran 我 PR 们 seumur 每一个 hidup. 人都要去追求。 Setiap kita harus mengejarnya. 有一个传道人， Ada seorang penginjil, 一个牧师吧， seorang boksu, 很有经历了。 sangat punya banyak talenta. 他可能在那个什么区会里面或者 synod 里面已经有职位的， Dan dia sudah punya kedudukan dalam sinode.
他有一天要去外国留学， Suatu kali dia mau melanjutkan studi ke luar negeri. 报名， Dia sudah mendaftar 然后录取了。 dan diterima. 哪一天他就去了， Pada hari yang ditentukan maka dia berangkat. 他心里有几个，他带去那边。 Dia membawa beberapa koper. 去到那个学院的时候， Sampai tiba di sekolah, 他认为有那个什么 team 欢迎他的， dia merasa harusnya ada tim penyambut yang menyambut. 但是没有人。学 Tapi 校这么安静哎， ternyata tidak ada. 可 Dan 能那 sekolah 个 begitu 时候啊， sepi. 就是放假的时间啊，学生去实习2个月的时间。 Mungkin saat itu sekolah sedang libur, jadi siswa-siswa pada praktek 2 bulan di tempat lain. 啊，他觉得不高兴哎， Jadi dia merasa tidak senang. 但是他看到啊，有一个老人家出来， Dan dia melihat ada seorang tua yang datang mendekati. 很客气的迎接他， Dengan ramah dan menyambut dia. 他心里也不太高兴， Tapi hatinya juga ya masih kurang senang. 所以他就呀，把他的行李交给那个他认为是管院的那个花院的那个员工。 Jadi dia juga langsung menyerahkan koper-kopernya kepada seorang yang dia anggap mungkin pekerja sekolah. 然后他就去到他的那宿舍， Dia kemudian menuju ke asramanya. 所以这个老人家告诉他宿舍在哪里。 Orang tua ini menjelaskan padanya di mana lokasi asrama. 几个礼拜之后， Beberapa minggu 学 kemudian, 生们就回来了， semua 新 siswa-siswa 的 sudah 学期就 kembali. 开始了。 Tahun pelajaran yang baru sudah dimulai. 新的学期开始的时候，当主理邀请他的院长上来讲道的时候， Jadi saat pembukaan tahun pelajaran, maka seorang rektor dipersilakan untuk membawakan kata sambutan. 那个老人家就是他见的那个老人家就上来了。 Maka orang tua yang dia temui tiba-tiba naik ke atas panggung. 这个牧师看到，哎，哪一天我认为他是花院的员工，原来是我们的院长哎。 Orang Boksu ini kemudian berkata, wah saya pikir dia pekerja sekolah, ternyata dia seorang rektor. 我的心里那么多，就叫他来拖。 Dan saya begitu berani sekali meminta dia untuk 他的院 membawakan 长也是 bagasi saya. 很好对待他， Dan rektornya 一 juga 句话 sangat 也 baik, 没有讲什么 juga， 欢迎他来到学院。 menyambut dia dengan begitu ramah. 当他看到他的院长讲话的时候，讲道的时候， Saat dia melihat rektor tersebut berbicara, 他不敢抬起头来看他的院长。 dia terus tertunduk dan tidak berani menatap 从 rektor. 哪一天开始， Sejak hari itu, 他就学习 dia belajar 什么是叫谦卑。 apa itu rendah hati. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 可能有很多成就， mungkin engkau punya banyak 你 keberhasilan. 有很多特别的地方， Engkau punya banyak hal yang baik. 你的工作成功， Mungkin usaha pekerjaan Anda 你的学 berhasil, 业成功， pendidikan 你的 studi 服 Anda 侍的很 berhasil. 好， Engkau melayani dengan 但是 begitu 这一 baik. 切都不是可夸的地方， Tapi ini bukanlah sesuatu yang patut 一 dipuji. 切都是上帝的恩典。 Dan semua hanya karena anugerah Tuhan. 拥有谦卑的心是一生的功课。 Kerendahan hati adalah pelajaran seumur hidup. 我希望我们每个人都继续追求， Saya berharap kita semua terus mengejar, 学习做一个谦卑的人， belajar menjadi seorang yang 不 rendah 是 hati, 骄傲的人。 bukan orang yang sombong. 只有依靠我们的主耶稣，才能有谦卑的心。 Hanya dengan pertolongan Kristus maka kita baru bisa memiliki 我们 rendah 本来 hati. 就是罪人， Karena kita sebenarnya adalah orang berdosa. 我们的本性就是很骄傲。 Karena natur kita pada awalnya adalah 只有 sombong. 认识耶稣基督， Hanya dengan mengenal Tuhan Yesus 生命被他改变， dan hidup yang diubahkan, 我们才可以成为一个谦卑的人。 kita baru bisa menjadi orang yang rendah hati. 所以，让我们建立我们的关系跟我们的主， Biarlah kita membangun relasi dengan 每 Tuhan 天通过 kita. 读经祷告， Tiap hari membaca Alkitab dan 我们 berdoa. 更认识我们的主的时候， Saat kita lebih mengenal Tuhan kita, 我们就越来越像我们的主。 maka kita akan menjadi serupa Dia. 他是温柔谦卑的， Karena Dia adalah
penuh cinta kasih dan belas kasihan. 我们也属于他的人也跟随他的榜样。 Sehingga kita pengikutnya harus meneladani. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们邀请大家安静一下，我们为个人祷告。 saat ini saya mengajak kita semua untuk 弹琴的人刚才 menenangkan 那 sebentar 开始的那一首歌， dan Oke, pemusik boleh memainkan lagu yang tadi. lagu pertama tadi。弟兄姐妹们，我们每一个人向神祷告。 Saudara-saudari, mari kita berdoa kepada Tuhan. 我们可能曾经也骄傲过， Mungkin kita pernah sombong 当你有成就的时候， saat engkau punya pencapaian, 工作成功的时候， usaha pekerjaan Anda berhasil, 很会赚钱的时候， sangat bisa mencari uang. 有可能你会骄傲， Mungkin engkau menjadi sombong. 但是让主来帮助我们， Biarlah Tuhan menolong kita 使我们可以学习耶稣的榜样。 sehingga kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus. 所有的成就都是上帝的恩典。 Semua pencapaian keberhasilan hanya anugerah 如果 Tuhan. 上帝没有赐福我们，我们什么都没有。 Jikalau Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak akan 所以 punya 让我 apa-apa. 们有感恩的心来到主的面前， Biarlah kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. 也求主帮助我们做一个谦卑的人， Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang yang rendah hati 能够被主使用， dan bisa dipakai Tuhan 成为祝福的管道。 menjadi saluran berkat. 骄傲的人不会被主使用的， Orang yang sombong tidak akan dipakai 只 Tuhan. 有谦卑的人能够被主大大的使用。 Karena Tuhan memakai orang yang rendah hati dengan 如 begitu. 果你曾经骄傲过，你向神祷告，求主来赦免。 Jikalau engkau pernah sombong, maka mohon ampun kepada Tuhan. 天父，我们感谢赞美你。 Allah Bapa, kami memuji menyembah Engkau. 我们都是很骄傲的人， Kami semua orang-orang yang sombong. 我们求主赦免我们， Kami mohon Tuhan ampuni kami. 帮助我们做一个谦卑的人， Tolong kami menjadi rendah hati. 学习你的榜样。 Belajar dari 我 teladan 们 Tuhan 所 Yesus. 有的一切 Semua yang kami lakukan, 都是恩典。 semua hanya anugerah. 我们感谢你，赞美你， Kami bersyukur memuji Engkau. 你来使用我们， Kiranya Tuhan memakai 更 kami 加认识你的时候， saat kami lebih lagi 可 mengenal 以 Engkau 更加可以被你使用。 dan lebih lagi dipakai 谢 oleh 谢 Tuhan. 你，耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus, 帮助我们。 tolong kami. 感恩祷告，奉耶稣名求， Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 上帝祝福大家， Tuhan memberkati kita semua. 交给带领。